Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，晚上好。 Malam ini kita akan sama-sama kembali diperlengkapi dan dikuatkan oleh firman Tuhan. 今天晚上我们会让主的话再次坚固我们、装备我们。 Untuk itu saya mengajak setiap kita, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. 我们首先低头祷告。 Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. 主啊，感谢你赐给我们何等伟大的恩典。 Terima kasih untuk undangan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. 感谢你给我们每个人的邀请， Kami boleh beristirahat dan kembali diperlengkapi dengan firman Tuhan. 我们可以休息，然后今天晚上又可以来到你面前，让你的话语装备我们。 Untuk itu berikan ketenangan kepada setiap kami agar kami boleh menyimak firman-Mu dengan baik. 因此，我们恳求你赐给我们一颗安静的心，让我们可以听你的话语。 Dan biarlah Roh Kudus pada malam ini juga boleh membantu setiap kami untuk memahami firman-Mu dengan baik. 也恳求你的圣灵帮助我们可以明白你的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. 我们祷告是奉靠主耶稣名求， Amin. 阿门。 Mari kita sama-sama membuka dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. 我们一起翻开希伯来书4章第14节到16节。 Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. 希伯来书第4章第14到16节。 Saya akan bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, lalu dibacakan dalam bahasa Mandarin. 我们首先用印尼文来读，然后才用中文来读。 Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. 我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠。 做随时的帮助。 Baik. Di dalam khotbah kebaktian umum pada hari Minggu kemarin, 在上个礼拜的正道中， saya memperlihatkan bahwa orang-orang di Papua Barat itu adalah korban daripada social injustice. 我有说到，就是西巴布亚人是就是承受社会不公义的受害者。 Banyak warga di Papua Barat yang tidak bersalah, ditindas, dibunuh, bahkan juga diperkosa. 很多无辜的人受压迫、受践踏等等。 Karena memang ada sebuah ketegangan antara pemerintah Indonesia dengan kelompok pembebasan nasional Papua Barat. 因为印尼政府与西巴布亚民族解放组织有紧张的关系。 Dan hal ini membuat akhirnya para warga atau orang-orang di Papua Barat ini memberanikan diri untuk menyuarakan social injustice yang terjadi di Papua Barat. 这使一些在西巴布亚的人，他们鼓起勇气来说明这不公义的现象。 Salah satunya adalah satu orang bernama Yoman Socrates Sofyan. 其中之一的人就是 Yoman Socrates。 Beliau adalah salah satu hamba Tuhan dari gereja baptis di Papua Barat yang secara aktif menyuarakan social injustice yang terjadi di Papua Barat.
他是西巴布亚浸信会的牧师之一，他不断的发表就是在西巴布亚不公义的现象的人。 Karena hal ini akhirnya dia sering diancam, bahkan dia menjadi target pelecehan daripada para penindas yang ada di Papua Barat. 因为此事，他经常受到就是在西巴布亚的压迫者的威胁，还有骚扰。 Bukan hanya dia, bahkan orang Kristen secara umum pun sering dijadikan sasaran karena mereka terus-menerus menyuarakan tentang hak asasi manusia yang dilanggar di Papua Barat. 不只是他，还有一些基督徒，他们也常常因为公开谈论在西巴布亚侵犯人权的事情而受到压迫。 Dan realita yang menyedihkan ini memperlihatkan ternyata orang Kristen lagi sedang banyak yang menderita karena permasalahan-permasalahan yang mereka sedang hadapi. 这个悲哀的事实让我们知道，有许多基督徒因为他们所面临的问题而受苦。 Mungkin saja bahkan setiap kita yang datang pada malam ini pun juga sedang menghadapi permasalahan yang berat. 甚至可能我们今晚来到这里的弟兄姐妹，我们也正在面对重大的问题。 Memang betul permasalahan kita bukan social injustice. 是的，我们所面对的问题可能不是不公义的问题， Tetapi permasalahan kita adalah permasalahan keluarga, kesehatan mental, kesehatan fisik, ekonomi, bisnis, pekerjaan, masa depan, pasangan hidup, dan lain sebagainya. 但是我们所面对的问题可能就是跟家庭有关的、跟健康、跟精神问题有关的、跟事业工作上的问题，还有可能未来，还有我们配偶的问题等等。 Dan bukankah tidak jarang memang permasalahan-permasalahan ini membuat kita mempertanyakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. 有很多时候，因为这些问题，我们会质疑神在我们生命中的存在。 Seolah-olah Tuhan itu seperti bersembunyi ketika kita sedang menghadapi permasalahan-permasalahan di dalam hidup kita. 好像当我们面对问题的时候，神却躲起来。 Bahkan beberapa orang bisa mengatakan bahwa Tuhan itu seperti tidak lagi peduli kepada mereka. 甚至有一些人会说，神好像不再关心他们了。 Kalau Tuhan memang peduli kepada mereka, 若神真的在乎他们， kenapa mereka harus menghadapi permasalahan-permasalahan yang membuat mereka semakin sulit untuk menjalankan hidup ini? 为什么他们还要面对种种问题，让他们的生活很难熬？ Walaupun kita memang paham bahwa respon seperti ini sebenarnya bukan respons yang tepat, 即使我们知道这样的反应是不对的， tapi respon seperti ini adalah respons yang wajar untuk dimiliki oleh setiap kita yang sedang bergumul dengan permasalahan kita. 但是对于正在面对问题的人来说，这样的反应是很正常的。 Dan sungguh disayangkan, tidak banyak gereja bisa memberikan respons yang dikehendaki oleh Kristus ketika respons-respons yang tidak tepat ini muncul di dalam gereja. 很可惜的是，就是当这样的反应出现在教会中的时候，教会却不能按基督所要的要求给出来。 Salah satu bentuk kekeliruan yang sering kali dilakukan oleh gereja adalah mengajak orang yang bersangkutan untuk melihat penderitaan mereka, permasalahannya mereka dari kacamata positif. 其中一个错误就是教会有时候会让人们去用正面的眼光去看待他们所面对的问题。 Tidak jarang gereja mengatakan bahwa permasalahan atau penderitaan yang sedang kita hadapin pada saat ini punya tujuan yang baik. 也有很多时候，教会会告诉我们说，我们所面对的问题一定会有它的好处。 Tapi pandangan seperti ini dievaluasi oleh Gary Burke dan David Lauber di dalam buku Life Question Every Student Asks. 但是这样子的看法呢，被Gary 和 David 在他们的书里面
写了一句话。 Suffering is somehow good for us. Suffering builds characters, help us grow, test our faith, teach us something important. Yes, this can be the case, but this is not to say that suffering always achieve this end. 他说，苦难其实对我们是好的，苦难塑造性格，助我们成长，然后考验我们的信心，教导我们重要的事物。我们可能可以这么说，但这并不表示苦难总能达到这个目的。 Dan secara pribadi saya setuju dengan pandangan ini. 我个人同意这个看法。 Bayangkan kalau kita sedang mendapat sebuah permasalahan atau penderitaan di mana kita baru saja kehilangan orang yang kita cintai. Bisa itu adalah mungkin keluarga kita, teman kita, atau pasangan hidup kita. 我们可以想象，当我们刚刚失去我们最爱的人，可能是我们的家人、我们的朋友等等。 Lalu ada orang yang datang kepada kita dan mengatakan bahwa di balik semua ini ada tujuan yang baik. 然后有人对我们说，在你面对的问题的背后有很好的目的，有很好的益处。 Kita pasti emosi kan dengan orang itu. 我们肯定会对这个人发火，是不是？ Karena itu respons yang tepat itu bukan untuk melihat setiap permasalahan dan penderitaan kita dari kacamata yang positif. 所以正确的反应不是说要用正面的眼光去看待一切的问题， Melainkan kita seharusnya mempercayai kebenaran yang disampaikan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Sorry, itu saya salah ketik. 但是我们要相信，在希伯来书4章第14到16节的真理。 Di mana Yesus sendiri menyediakan dirinya bagi setiap kita yang sedang menghadapi permasalahan atau penderitaan. 在这里，耶稣总是会帮助正在面对问题、苦难的信徒。 Dan ini adalah kebenaran yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani kepada para orang Kristen Yahudi yang pada saat itu sedang juga menghadapi permasalahan dan menderita. 这就是希伯来书的作者所告诉当时正在面对问题苦难的犹太基督徒。 Di ayat 14, Yesus itu disebut sebagai imam besar agung. 在第14节那里说，耶稣是一位大祭司。 Ada tujuannya kenapa penulis Ibrani memperkenalkan Yesus itu sebagai imam besar agung. 在这里，耶稣被称为大祭司是有他的目的的。 Penulis Ibrani itu ingin menekankan bahwa Yesus itu sebenarnya adalah penghubung antara orang percaya setiap kita dengan Bapa. 希伯来书的作者想要强调的是，耶稣是我们和天父的中保。 Dan memang benar melalui kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, melalui pengorbanan Dia dan melalui kebangkitan Dia pada hari yang ketiga, 确实如此，就是通过耶稣来到这世上，他在十字架上的牺牲，然后在第3天后复活。 Yesus itu membangun sebuah jembatan antara kita dengan Bapa. 耶稣在我们与父之间架起了一座桥梁。 Tetapi penghubung ini memang bisa menciptakan sebuah gambaran bahwa pribadi yang menjadi penghubung ini berbeda daripada orang-orang atau setiap kita yang percaya kepada Dia. 但是在这里，让我们知道的就是所谓的中保和我们所谓的信徒是不一样的。 Apa maksudnya? 这是什么意思呢？ Saya akan berikan contoh agar setiap kita bisa memahami hal ini dengan lebih baik. 我会举个例子，好让我们可以更清楚的了解。 Umumnya jemaat itu biasanya memandang hamba Tuhan itu sebagai dua makhluk hidup yang sangat berbeda dari jemaat. 一般来说，会众会把一位神仆看为一个和自己不同的人物。 Hamba Tuhan itu akan selalu dipandang sebagai manusia yang dia itu sangat rajin baca Alkitab, suka renungin Alkitab pagi, siang, sore, malam, bahkan hidupnya itu kudus banget. 神仆呢会被视为是一个
过着圣洁的人，然后他们会昼夜思想主的话语，会每天读经。 Jadi tidak mengherankan kalau hamba Tuhan itu bisa dilihat sebagai penghubung antara jemaat dengan Yesus. 所以可以在这里可以看到，神仆可以作为会众与天父的中保。 Tapi beda sekali dengan jemaat. 但是从会众角度来看是不一样的。 Karena jemaat itu masih lebih suka untuk berbuat dosa, mungkin juga nggak rajin baca Alkitab. Bahkan yang lebih dipentingkan itu adalah bagaimana caranya mencari keuntungan dari pekerjaan masing-masing. 因为所谓的会众是还可以犯罪的人，然后他们可能不会常常读经，然后他们所想的就是要怎么从他们的工作上得到利益。 Jadi terciptalah secara tidak langsung sebuah gambaran bahwa penghubung itu gak mungkin bisa relate hidupnya dengan orang-orang yang dihubungkan. 所以不知不觉的，在这里我们可以看到，好像说中保其实跟他所中保的人没有一点关系。 Berarti ada sebuah gambaran Yesus hidupnya itu gak relatable sama kehidupannya jemaat. 所以好像说耶稣其实跟我们作为会众的人一点都没有关系。 Tetapi penulis kitab Ibrani mematahkan pemikiran seperti itu di dalam ayat 15. 但是希伯来书的作者在第15节反驳了这个看法。 Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。 Penulis Ibrani itu ingin mengingatkan kepada para pembacanya ketika Yesus hidup dalam dunia ini, dia itu sepenuhnya Allah, tapi di saat yang sama jangan lupa dia sepenuhnya juga manusia. 希伯来书的作者想要提醒我们说，当耶稣活在这世上的时候，他完全是神，也完全是人。 Selama dia hidup di dalam dunia ini, dia berulang kali dicobai dan berulang kali dia diperhadapkan dengan berbagai macam permasalahan. 当他活在这世上的时候，他凡事受过试探。 Dan dia benar-benar mengerti apa sih yang dirasakan dan dipikirkan oleh setiap kita ketika kita sedang dicobai atau kita sedang diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. 然后，当我们受试探的时候，面对问题的时候，他也知道我们所想的、所感受的。 Bahkan ada sebuah penggalian yang begitu indah dari kata turut merasakan di ayatnya yang ke-15. 甚至在第15节里，同心里，我们可以看到有一个很美好的解法。 The verb render empathize, turut merasakan, was used of a bond similar to a mother's feeling for her children or one brother's feeling for another. This empathy, however, extends beyond the sharing of feelings, compassion, and includes the element of active help toward those who suffer. 同理心是指一种好像母亲对他的孩子的感情一样，或者一个弟兄对另一个弟兄的感情一样。然而，这种同理心不仅限于分享同情心，还包括积极的帮助受害者、受苦者。 Ternyata pribadi yang menjadi penghubung antara kita dengan Bapa itu bukan hanya sekedar memahami apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan kita ketika kita menghadapi masalah. 所以，我们和父的中保，他不只是了解我们所想的、所感受的，特别是当我们面对苦难问题的时候。 Tetapi dia juga adalah pribadi yang secara aktif menolong setiap kita ketika kita sedang menghadapi permasalahan. 但是他也会积极的帮助我们，当我们面对困难问题的时候。 Dan bukankah itu adalah sesuatu yang sangat indah? 这岂不是一件美好的事呢？ Dan kebenaran yang indah ini langsung disusul oleh penulis surat kitab Ibrani di dalam ayat 16 yang mengajak orang percaya untuk
datanglah kepada Yesus. 那这美好的真理，以后呢，接着就是在第16节里邀请众信徒来到主的面前，要相信他。 Satu hal yang perlu kita perhatikan dengan seksama di dalam ayat 16 adalah penulis kitab Ibrani tidak mengatakan kalau kita datang kepada Tuhan maka permasalahan kita, penderitaan kita itu selesai. 在这16节里，我们要注意，希伯来书的作者并没有说，当我们来到主面前的时候，我们所有的苦难问题就会消失不见。 Terus ngapain kita datang kepada Yesus? 那我们为什么要来到主面前呢？ Tujuannya sebenarnya adalah agar pengampunan dan anugerah Tuhan itu mewarnai hidup kita dan memampukan kita untuk menghadapi permasalahan di dalam hidup ini. 他的目的其实就是让主的饶恕，还有他的恩典，让我们的人生可以多姿多彩，然后使我们能够就是与主面对种种问题。 Berarti Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita mulai mempertanyakan akan kehadiran dan pertolongan Tuhan di dalam hidup ini ketika kita menghadapi masalah, 所以弟兄姐妹，当我们面对极大问题、苦难的时候，当我们质疑神的时候， kita bisa tetap datang kepada Yesus untuk memohon ampun atas keberdosaan kita, untuk kelemahan kita. 我们仍然可以来到主的面前，恳求他的饶恕，饶恕我们所犯的罪，我们的软弱。 Dan kita bisa memohon anugerahnya atas hidup kita. 我们也可以求他赐给我们他的恩典， Agar kita dimampukan kembali untuk dapat percaya kepada Dia. 好让他能够使我们再一次的相信他。 Serta bisa menghadapi setiap permasalahan atau cobaan yang ada di dalam hidup kita. 好让我们能够面对我们人生中的每一个问题。 Inilah adalah kebenaran yang seharusnya kita wartakan kepada teman-teman kita yang sedang menghadapi permasalahan atau cobaan dalam hidup mereka. 这就是我们应该传给我们所认识的人的真理，特别是当他们面对问题的时候， Termasuk kepada setiap kita yang ada di ruangan ini. 包括坐在这里的我们。 Saya tidak tahu berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang pada malam ini datang dengan tujuan untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. 我不知道今天晚上有多少个我们当中今天晚上来到这里，是因为我们想对主诉说我们的苦。 Mungkin beberapa dari kita mulai meragukan Tuhan karena permasalahan yang sedang kita hadapi. 也许我们当中有一些因为我们所面对的问题开始质疑神的存在， Tapi kita tidak pernah punya keberanian untuk mengutarakan keraguan kita itu kepada Tuhan. 但是我们可能并不敢于向神表达出我们对他的质疑。 Saya tidak akan mengajak kita untuk melihat ada hal positif di balik penderitaan atau di balik permasalahan yang sedang kita hadapi hari ini. 我不会让我们去看我们所面对的问题的背后的好处。 Tapi yang saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara untuk lakukan pada malam ini adalah marilah kita kembali mendekat kepada Tuhan. 但是我要求的就是让我们今天晚上再次的亲近于主。 Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat betapa besarnya cintanya Tuhan itu bagi setiap kita yang ada di tempat ini. 我想让弟兄姐妹看到主对我们的爱是那么的伟大。 Dia menyediakan dirinya bagi setiap kita yang sudah letih lesu dan berbeban berat. 他会帮助我们，当我们已经疲惫了，面对了种种困难的时候。 Bahkan dia rela datang ke dalam dunia ini, menjalankan panggilannya, mengorbankan dirinya, bangkit pada hari yang ketiga agar kita bisa dihubungkan dengan Bapa. 他甚至愿意来到这世上，然后舍身，第3天复活，只是为了让我们可以亲近于父。 Dan agar kita bisa memahami bahwa dia adalah pribadi yang memahami
akan apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan setiap kali kita menghadapi penderitaan, permasalahan di dalam hidup ini. 他也要告诉我们，当我们面对问题、苦难的时候，他了解我们所想的，我们所感受的。 Dia rindu mengampuni setiap kita dan mewarnai kehidupan kita dengan anugerahnya. 他愿意饶恕我们，还有用他的恩典，让我们的生命，更多的色彩。 Saya rindu perenungan kita pada malam ini dapat memberikan kekuatan kepada setiap kita. 我渴望我们今天晚上的思想可以兼顾我们每个人， Karena itu mendekatlah kepada Yesus. 所以让我们亲近于主吧。 Karena dia bukan Allah yang tidak mampu untuk memahami apa yang kita pikirkan dan kita rasakan ketika kita menghadapi pergumulan di dalam hidup ini. 因为他并非不能够体恤，然后了解我们所想所感受的神。 Dia tidak akan mengomeli kita, dia tidak akan menghakimi kita ketika kita meragukan dia dalam hidup ini. 当我们质疑他的时候，他不会审判我们，他不会谴责我们。 Sebaliknya dia rindu mengampuni setiap kita dan juga mewarnai kehidupan kita dengan anugerahnya. 相反的，他愿意饶恕我们，还有用他的恩典，让我们的生命更加的色彩。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. 主，感谢你赐给我们的恩典。 Kami boleh sama-sama kembali diingatkan untuk boleh datang kepada Bapa. 我们再次的受提醒，让我们要亲近于主。 Kami begitu lemah Tuhan ketika kami menghadapi pergumulan. 当我们面对挣扎苦难的时候，我们是多么的软弱。 Bahkan mungkin kami sudah mulai meragukan Tuhan dalam hidup ini. 我们甚至开始怀疑了神在我们生命中的存在。 Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk boleh kembali kepadamu. 主，感谢你提醒我们，让我们可以回到你面前， Agar kami menerima pengampunan dan dapat menerima anugerah yang berasal daripadamu. 好让我们可以接受从你而来的饶恕还有恩典。 Biarlah hidup kami boleh terus berjalan dekat bersama dengan Tuhan. 让我们的生命可以持续的亲近于你。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. 我们祷告是奉靠主耶稣名求， Amin. 阿门。